Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan EJK, pentadbiran masjid, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ada kepayahan kita sedang menghadapi kesusahan pandemik COVID-19. Tapi Allah juga buka peluang untuk kita sama-sama bertemu dalam majlis ilmu di pagi ni. Ini dikatakan kuliah julung kali, kuliah subuh di Masjid Tanah Merah ni. Saya sebenarnya suka sangat kalau kuliah subuh. Saya banyak kuliah subuh. Suka sangat sebab pagi-pagi kita, minda kita ni masih fresh masih tak diganggu oleh fikiran-fikiran lain lagi. Itulah kita ada seronoknya. Alhamdulillah tuan-tuan, di pagi ni insya-Allah kita cuba tengok muka surat 8 insya-Allah, mudah-mudahan kuliah kita ni berterusan insya-Allah. Kita tengok muka surat 8, kelebihan ilmu. Kita bincang sikit tentang kelebihan ilmu. Baik, ilmu adalah semulia-mulia permata. Allah. Itulah Syekh Alawi Saqaf, dia kata ilmu adalah semulia-mulia permata. Bila dinilaikan dengan permata ni, Allah, mana sangat cantik kalau permata ni. Kalau permata Rasya hijau, permata dia hijau, kita letak dalam air hijau, nampak hijau. Kita pun ada permata di Sabah, permata mutiara. Oi maha. Maka itulah nak cerita bahawa ilmu ni Allah permata, semulia-mulia permata. Mana nilainya dan nilai seorang tu apabila ada ilmu. Kalau ada ilmu sikit duk kampung, jadi lebay kampung. Lama-lama nak jadi imam. Gitu. Kalau ilmu kita sekadar maktab perguruan, cikgu. Kalau ilmu kita sampai master PhD, pensyarah universiti. Mulianya ilmu ni. Allah. Dan kita tengok kalau dulu orang tamat Azhar nak balik tu, orang sedia anak dah, nak bagi anak. Ataupun tamat di Iraq, nak habis di Iraq balik, orang sedia anak dah. Nak ceritanya mulianya ilmu tu. Dan orang ada ilmu nilai. Kita tengok gaya lain, cara percakapan lain, cara interaksi dengan seseorang lain. Saya nak bercakap, saya pula ada peribadi. Minta maaf. Saya satu ketika itu, waktu saya duduk di Brunei dulu, di Brunei, saya sudah semayang di Masjid Umar Ali Saifuddin, Masjid Bapak Sultan di tengah-tengah bandar Brunei itu. Bandar Seri Begawan ada masjid bapak dia. Masjid, nama dia Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin. Lepas pada semayang, saya duduk situ. Ada orang Brunei dah datang. Dia kata, "Ustaz, apa khabar?" Ustaz. Lepas terkejut. Kenapa tuan panggil saya Ustaz? Kenapa tuan panggil saya Ustaz ni? Kan salah orang kan? Tak salah, memang Ustaz ni. Memang Ustaz ni. Tuan, saya bukan Ustaz. Tak. Saya bukan Ustaz tuan. Ni Ustaz ni. Ustaz.
Tuan boleh cam, tuan ada alamat ke, kata ustaz. Ada, dia tak ada. Dia tak ada, dia kata. Ada memang ustaz, ada alamat. Di mana alamat tuan? Satu dia, cara duduk dia, cara orang panggil apa, interaksi duduk, wallah alam bagaimana dia tilik, dia pandai, dia tilik kan, nah dia tilik dia cara satu, padahal tak nak bercakap lagi dengan dia, nah dia dah tu dia kata, maka saya nak kaitkan sini bahawa ada ilmu nilai ni, mana cara pada orang tu boleh tengok. Nah, selain lagi tengok air muka, nah, tu lain lagi lah. Nak cerita bahawa ilmu adalah semulia-mulia permata. Bila seorang tu bawa ilmu, mulia. Nah, Allah. Bila orang tu bawa ilmu, jadi mulia lalu. Nah, dah ke mana-mana. Tak kira lah kalau ilmu pondok, jadi tuan guru. Kalau ilmu akademik, doktor, profesor, jadi pemikir. Nah, yang penting ilmu, bawa ilmu. Nah, mulia dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Allah, ilmu ni mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Nah, saya pernah tengok seorang dia tolak isteri dia. Dia tolak isteri dia 3 ke 4 kali dah. Dia tolak. Dia jenis panah barang lah. Tolak bila sikit, tolak isteri. Tolak isteri, panah barang. Jadi akhir dia berjumpa seorang ustaz. Ada isteri dia kata, cukup dah bang. Bang tolak 3 dah bang. Habis dah kita ni. Dia kata, tak. Bukan 3 lagi. Tak. Saya tak ingat kepala saya 3. Tak. Bukan. Isteri kata, dah bang. Dah lebih pada 3 dah bang. Banyak kali dah. Dia kata, dah. Si lelaki tu pening. Perempuan pun pening. Bagaimana ni nasib kehidupan kita ni, rumah tangga kita. Akhirnya jumpa seorang ustaz. Ustaz, saya tolak isteri saya. Saya tak tahu. Saya terlupa. Saya tolak isteri dia, saya terlupa berapa kali tolak. Saya tak tahu berapa. Ya kan ni pakcik, lupa sungguh kan ni? Ya, lupa sungguh. Tak ingat. Tak ingat sungguh, tak ingat. Kau ustaz dia kata, kalau tak ingat, dikira macam tak ada apa-apa lah. Dah tak tahu berapa, tak tahu tolak berapa, tak apalah. Dikira al-aslu fil ibahah. Dalam kaedah fiqh dia kata, tak ada apa-apa lah. Nak kata bahawa ilmu ni boleh menyesal. Bila dia kata tak ada apa-apa tu, lelaki tu Allah, seronoknya dia. Tidak, teruk juga. Dah tinggal tolak isteri. Nak kena kahwin lain, nak buat rumah baru pula. Nak kahwin lain belum tentu lagi nak serasi. Kena yang tak serasi dia. Nak cerita kata ilmu boleh menyelesaikan masalah. Allah seronok dia. Itulah ilmu, kelebihan yang tidak terhingga. Justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Ilmu ni kena amal. Kalau tak amal, tak ada apa. Ilmu pasti diamalkan. Justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Kalau ilmu tak amal, tak ada apa. Duk belajar saja amal tak. Dia kata tak ubah seperti debu yang bertaburan. Ilmu yang kalau tak ada amal seperti debu yang bertaburan. Apa faedah debu? Sesemua masuklah hidung dah. Tak ada faedah apa debu. Apa debu dah masuk hidung sesemua. Kadang-kadang orang lelah. Itu mana ilmu kalau tak diamalkan, tak ada apa, tak ada ilmu. Kita
belajar solat tahajud, tak sembahyang tahajud, tak ada apa. Tak ada apa. Maka sebab itulah kita praktis apa yang kita belajar Allah. Tu saya selalu sebut tuan-tuan ni untung tuan-tuan untung dia duduk di kampung, penceramah datang kat sini. Jakim hatta mari tak mai, saya guru tak mai datang ke tuan-tuan. Syukur tuan-tuan. Boleh kita belajar. Kita boleh duduk dengan majlis ustaz ni bukan senang tuan-tuan. Kita boleh duduk. Nak duduk dengan seorang ustaz ni bukan senang juga. Sebab tu majlis seorang ustaz ni di kau majlis dia panggil musahabatus salihin, bersahabat dengan orang saleh. Kita duduk bersama dengan ustaz, kita duduk dalam majlis dia. Dia panggil kita bersahabat dengan orang saleh. Allah bagi bila kita duduk dengan bersahabat dengan Allah saleh, Allah bagi ketenangan. Jiwa kita tenang. Allah. Pemikiran kita lapang. Dia panggil as-sakinah wal waqar, ketenangan. Hari ni payah nak dicari beli, tak ada. Itulah beruntung kita tuan-tuan, kita duduk di kampung. Masjid kita pun cantik dah. Oh, saya datang tadi, saya rasa Masya Allah bersinar. Tadi saya tengok di luar, saya lalu tengok Alhamdulillah, syukur. Masjid cantik. Penceramah pun datang. Masya Allah tuan-tuan. Kita nak ibadat kepada Allah Sebab tu kita ni perlu ilmu. Kalau ibadat saja, semayang, mari semayang balik, semayang balik, tak ada roh ilmu tu tak ada. Jadi kering. Maka sebab itulah tuan-tuan, saya cukup syukurlah. Saya merasa kita di Perak ni boleh diadakan kuliah-kuliah Allah. Saya rasa syukur sangat. Lepas tu saya rasa sayang lah kalau orang datang semayang, lepas tu balik tak dengar kuliah Allah. Saya rasa ini sayang sekali. Kalau Tuhan tanya, kenapa takdirnya, kalau Tuhan tanya, kenapa kau tak boleh mari, yang tak boleh mari, kenapa tak boleh mari? Masjid dah elok dah, ada kipas lagi, ada aircon lagi, parking pun senang. Kalau hujan pun ada kereta boleh mari. Apa lagi tak? Kalau Tuhan tanya, apa lagi yang tak boleh? Apa lagi menyebabkan yang tak boleh? Apa lagi pengerusi tak buat yang sebab kita tak mari? Apa je? Nak jawab di hadapan Allah berat. Sebab itulah orang kafir dia kata, ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan aku jadi tanah lah. Orang kafir di akhirat besok bila dia tengok seksa-seksa, baik aku jadi tanah lah macam ni. Tak sanggup jadi manusia lagi dengan seksa-seksa banyak. Maka kita pun akan berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami muzalim diri sendiri. Ya Allah, kamilah yang zalim diri sendiri. Tuhan buat semua, ada aircon, ada kipas cantik, masjid pula bau wangi, dewan solat peluah bersih. Tapi kami, ya Allah, kami yang zalim diri sendiri. Allah, kita sendiri dan kita menyalah, tak boleh. Tuhan buat segala-gala. Allah, kita sendiri. Allah inilah tuan-tuan. Maka sebab itulah di sini kita nak ilmu, kita kita boleh datang belajar ilmu dan kita boleh beribadat. Dua perkara ni kita tak nak. Kita tak nak tinggal, kita tak nak pisah dua perkara ni, ilmu dan ibadat. Kita tak nak ibadat tak ada ilmu, kita tak nak. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Tengok di perangan di bawah tuan-tuan.
Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Ilmu tak ubah seperti pokok kayu. Ilmu pokok kayu. Manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Ibadat pula buahan daripada pokok itu. Ilmu ibarat pokok kayu. Buah ibadat itu ibarat buah daripada pokok. Mana ilmu nak ada buah, kena ada pokok dulu. Nak buah elok, kena pokok elok. Nak musangking kena eloklah jaganya pokok ni. Tapi kalau tak jaga pokok elok, mana tu berhasil buah. Kalau buah hasil pun tak elok. Maka sebab itulah dia kata ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Inilah ilmu asal nak ibadat tu. Ibadat hasil daripada ilmu. Ibadat ni buahan daripada ilmu. Dan pokok lebih mulia dari buah sebab ia adalah asal dan terhulu daripada buah. Pokok lebih mulia daripada buah sebab nak ada buah, pokok dulu ada. Nak ada buah, ada pokok dulu. Tu mulianya pokok. Mulia pokok tu sebab ada pokok dulu. Nak ada buah, ada pokok dulu. Nak ada bunga, ada pokok dulu. Tak jadi. Tak ada pokok, nak buah kerana. Namun yang bermanfaat ialah buahnya. Tapi pokok yang bermanfaat ialah buah. Yang bermanfaat pokok tu buah. Kalau tak buah pun tak ada manfaat. Pokok jering biasa tak buah dah. Pokok jering tak buah, tebang duk daun duk tebal hijau, tak buah. Tak jadi tebang buat arang. Lihat. Kalau tak buah tak ada manfaat. Walaupun dia mulia, walaupun ada ilmu, tapi kalau tak amal, tak diproses jadi ibadat, tak ada mana. Maka sebab itulah kita nak dua-dua sekali. Baik. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Itu kadar dan bahagiannya. Sebab tu seorang tu kena biar dapat dua perkara, iaitu ilmu dan ibadat. Jangan ibadat saja. Kita tak nak ibadat saja. Ilmu dan ibadat. Kadang-kadang setengah orang datang solat maghrib, lepas tu start motor balik, boom, isyak datang pula. Tak dengar, tak layan kuliah maghrib, majlis ilmu. Ni rugi. Ini rugi. Tak ada. Sebab dua perkara ni jangan kita tinggal. Ilmu dan ibadat itu kadar dan bahagiannya. Sanggup tak mari jauh solat maghrib, lepas tu start motor balik, isyak tu datang balik, sanggup tinggal majlis ilmu. Allah, sayang ya Allah. Lepas tu kita kena banyak ucap Rabbana zalamna, ya Allah, kami zalim diri kami, ya Allah. Allah tidak menzalim kami, tapi kami zalim diri kami, ya Allah. Kita nak ucap di dunia ni, belum pada akhirat. Dia ucap akhirat apa lagi nak boleh baiki. Nak baiki apa lagi dah. Kita ibadat di dunia ni nak baiki. Allahu Akbar, tuan-tuan. Inilah kita. Kita tak nak. Dan dia kata malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara. Tadi dia kata ibadat, ilmu dan ibadat. Bahkan seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara. Dia ada 4 perkara ni. Kata Syekh Alawi As-Saqaf, kata dia, iaitu ilmu pengetahuan. Nak ada knowledge, nak ada ilmu. Allah. Sebab tu orang ada ilmu ni sedap. Kita bincang pun sedap. Kita nak buat apa pun mudah faham, cakap, interaksi. Cepat kerana ada ilmu. Sebab itulah Islam ni bagus. Dia mengutamakan ilmu.
Nah, dua ilmu, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ni semua orang kena belajar. Tak belajar teruk. Nah, buat ibadat kita kalau tak belajar teruk buat ibadat. Tak tahu fiqh, solat letang pokang kalau tak belajar. Tak tahu agama Cina Yusuf belajar ke tak? Nah, tak tahu Cina agama Cina menutup untuk belajar ke tak? Nak ibadat dia kena belajar. Kita tak boleh kena belajar, kita tak boleh, wajib. Usuluddin kena belajar kena Allah. Nak sembahyang kena Allah tak kena. Nah, fiqh kena tahu. Ambil sembahyang hukum. Tasawuf kena baiki hati. Hati jangan hati penyakit macam-macam. Tu wajib belajar. Nah, maka inilah kita tengok kelebihan agama Islam. Sebab tu dia kata hendaklah kita memiliki empat perkara. Satu, ilmu pengetahuan. Ilmu. Kena memiliki ilmu. Nah, ilmu ni penting. Sebab tu ayah-ayah kita zaman dulu dah belajar. Nah, tak cakap apa, belajar ya nak, belajar ya nak, belajar. Belajar adik, belajar. Nah, yang tak belajar kita sendiri yang penting. Nah, tapi ayah ilmu, memahami ilmu, belajar adik, belajar. Belajar sungguh, belajar sungguh. Nah, mana ilmu, kita kena ada ilmu. Nah, yang kedua, amal, kena amal dengan ilmu. Nah, kena amalkan dengan ilmu. Mari kita amalkan dengan ilmu. Kita belajar, kita amal. Itu seronok untuk kita. Kita boleh belajar, kita amal. Kita belajar, kita amal. Ustaz-ustaz mari sini pun berbagai-bagai ustaz mengajar masing-masing. Kita belajar, kita amal. Kita belajar, kita amal. Comel. Ilmu kita akan jadi comel, ibadat kita jadi comel bila berdasar dengan ilmu. Dan ikhlas, nak ikhlas dan takut kepada Allah SWT. Dan takut, kita kena dapat ni Syekh Alawi dia kena ada ilmu, ada amal, ada ikhlas dan takut kepada Allah SWT. Tengok perbincangan di bawah dia. Seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju ke mana-mana destinasi. Kita kena tahu ke mana kita nak pergi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita milik Allah, dan kepada Allah kita kembali. Kita kembali kepada Allah. Orang yang ada ilmu, dia tahu. Orang ada ilmu, dia tahu dasar tujuan dia datang di dunia ni. Tapi kalau kita tak ada ilmu, tak tahu. Sebab tu ilmu ni penting. Nabi dah ajar kita, kata ada hidup lepas mati. Kalau Nabi tak cerita, Quran dia umum. Kita nak tahu ke ada hidup lepas mati? Ada akhirat, ada al-mizan, timbang amalan? Kita tak tahu. Ini semua ilmu Nabi bagi kepada kita, ilmu. Sebab tu kita kena ada ilmu. Tak boleh tak ada ilmu. Dan orang ada ilmu ni dia tahu destinasi dia nak pergi di mana. Dia tahu destinasi. Lepas ni nak ke mana pula? Lepas ni ke mana? Sehingga dia tak lalai di dunia. Dia tahu kata hidup sementara, bukan kekal, dan akan pergi ke satu tempat yang kekal. Ini orang yang ada ilmu. Jika tidak, ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Indah diibaratkan seorang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Barulah dia, bila dia ada ilmu, lancar perjalanan dia. Dia ibadat kepada Allah. Dia ada ilmu, dia ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lancar urusan dia. Tapi kalau tak ada ilmu,
Seolah dia kata buta. Inilah diibaratkan seorang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Orang yang tak ada ilmu ni diibarat orang buta. Buta di dunia ni datang tak ada ilmu. Nah, seperti orang buta. Bagaimana? Tak tahu nak pergi ke mana lepas ni. Nah, daripada mana tak tahu. Maka sebab itulah penting ilmu pengetahuan. Kedua, beramal dengan ilmu pengetahuan itu. Jika ia tidak beramal dengan ilmu pengetahuannya, jadilah ia tersekat dari penerimaan amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita beramal dengan ilmu. Dia kata kalau kita tak beramal dengan ilmu, amalan kita tersekat daripada penerimaan Allah Taala. Mana Allah tak terima ibadat kita kalau kita tak ada ilmu. Nak terima macam mana? Tak comel ibadat orang tak ada ilmu ni, tak comel. Solat setengah minitnya solat, tak ada tamak ninah, tak ada iktidal, tak ada. Enggak. Sekejap sudah dah solat, sudah. Tamak ninah tak ada. Iktidal tak ada. Dia tak tahu, tak belajar. Allah nak terima ke kalau amalan macam ni? Sudah tentu Allah tak terima. Pada tak mau. Maka sebab tu pentingnya ilmu. Bila kita belajar, Allah menerima. Sebab itulah dia kata di sini, jika ia tidak beramal dengan ilmu pengetahuannya, jadilah ia tersekat dari penerimaan amalan oleh Allah SWT. Bila kita tak amal dengan ilmu, kita belajar tapi tak buat, tak baiki amal ibadat kita, tersekat daripada penerimaan amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni rugi. Jadi tersekat. Tuhan tak terima. Seperti saya katakan tadilah, kurang kualiti. Bacaan pun tak betul. Bacaan tajwid pun tak betul. Maka sebab itulah kita kena ada ilmu. Ketiga, ikhlas dalam beramal. Ketiga, ikhlas. Jika tidak ikhlas dalam amal, maka rugilah. Nak ikhlas. Ni beramal kepada Allah, nak ikhlas. Kalau tak ikhlas, rugilah, rugi. Datang nak dengar kuliah maghrib, nyanda kat tiang, mengantuk, tak ada ikhlas. Dia tak ada ikhlas. Tu gaduh, Allah, bila lah ustaz ni nak sudah balik makan nasi, nak balik makan nasi, menyangguk. Dia tak ada ikhlas. Allah ni lah rugi. Kita ustaz marilah duk dengan ikhlas, sila molek, bawa buku, tak bawa buku pun bawa catatan, dengar. Dengar. Barulah Tuhan nak bagi ilmu. Ni dak. Tak ada nampak, tak ada tunjuk. Dia nak ilmu dak. Inilah tuan-tuan, sayang kita tak ada ilmu, sayang tuan-tuan. Peluang kita ada. Itu bukan kata kita tak ada ilmu, sampai bila-bila kita ada ilmu kita boleh baiki. Ni kita nak belajar, guru ada, kita datang belajar. Baik satu baik ada buku dah, catatan situ. Boleh. Tak ada sia-sianya hidup. Dah. Ada maknanya. Dah datang mari tak ada syakna dah datang mari hidup. Kadang-kadang duk bercakap, duk sembang. Sepernah jumpa sebuah masjid, ustaz duk mengajar. Ada 2 orang murid. 10 orang duk luar, duk makan kuih, duk minum teh. Allah kata, Masya Allah, sampai hati sungguh. Ustaz duk mengajar dalam masjid, anak murid 2 orang, duk luar 10. Ada teh, duk minum teh, duk minum kopi. Allah kata, Masya Allah. Jadi
Pengurusi bisik-bisik kan, ada bisik tak berani pengurusi tak berani bisik. Itulah tuan-tuan, tunggu kau dulu lepas Isyak sama-sama makan. Allah makan pun jadi apanya makan. Imam Ghazali kata lepas makan colek gigi. Ada apa? Lepas makan colek gigi, tak ada. Allah tuan-tuan, kita hargai dan kita hargai ilmu ni tuan-tuan. Cubalah kita menghargai. Saya yakin kalau tuan-tuan datang dengan ikhlas, tunjuk kepada Allah no ilmu, saya yakin Allah bagi. Tuan-tuan boleh faham. Setiap ustaz datang tu, setiap ustaz dia ada keberkatan berbeza. Ustaz ni keberkatan dia di sini. Bila kita ikhlas kepada Allah, ilmu masuk kepada kita. Bukan ustaz tu nak bagi ilmu, Allah bagi ilmu. Bila Allah masuk ilmu, faham. Dan tuan-tuan, jika tidak ikhlas dalam amal, maka rugilah. Kalau tak ada ikhlas, rugi. Tak ada apa kalau tak ada ikhlas. Sebab tu kita ni kadang-kadang kena recheck, kita cek balik keikhlasan kita ni. Sejauh mana kita ikhlas. Kalau kita tak ada ikhlas, tak ada. Macam kita bubuh air dalam plastik yang tembuh. Plastik yang tembuh duk masuk air, dia masuk air juga masuk air. Kita ni tak ada cek plastik. Tengok masuk air, dia masuk. Tengok tak ada. Maka sebab itulah kita dengan ikhlas ni, kita kena cuba cek balik sejauh mana keikhlasan kita ni. Kita dah buat sejauh mana ikhlas. Allah keikhlasan kita ni. Itulah ikhlas. Sebab dia kata jika tidak ikhlas dalam amal, maka rugilah. Kalau tak ada ikhlas, tak ada apa. Macam kita lah, kalau kita jadi setiausaha masjid, nak buat sesuatu tak ada ikhlas, tak ada apa lah, buat saja. Nanti kita berfikir Allah, kerana Allah, kita kerana Allah, kita nak cek keikhlasan kita. Kemudian seorang itu hendaklah sentiasa takut dan menghindar dari kemaksiatan. Jika tidak, ia akan merasa ujub atau hairan kepada diri sendiri. Ini juga penting. Ikhlas, patut takut kepada Allah. Takut, kalau kita tak ada sifat takut ni, bahaya. Dia jadi macam-macam. Hati kita pertama jadi ujub. Kadang-kadang kita solat, kita rajin solat, kita rajin dengan kuliah, hati kadang-kadang datang, hebat kat saya ni, rajin juga solat ni. Orang lain malah. Orang lain bukan nak boleh datang ni. Ujub, sifat ujub kita, hairan ke diri sendiri tu dia mari. Sebab tu kita tolak, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah ya Allah, ya Allah, jangan ya Allah, jangan ya Allah. Kita tolak dengan sifat takut kepada Allah, sifat takut, astaghfirullah ya Allah. Kita ni macam-macam hati kita. Sebab tu ada ilmu tasawuf untuk nak menjaga hati kita. Kadang-kadang pakai kereta lebih sikit, kereta comel sikit, tak nak tegur orang dah, setengah orang ni rasa hebat, kereta lebih sikit, pada orang sikit, rasa lain dah. Insya nak tawar minum kopi, tak tegur dah. Hati, mudah hati ni, jaga hati jangan. Tu belum lagi kita bercakap orang ada musangking 8 ekar. Tu lagi teruk. Mari sejik duk bucu, tak nak salah dengan orang, puasa hebat. Salah dengan kita tak nak boleh apa, kita bukan datuk. Salah apa dengan dia. Hati jangan hati. Sebab tu kena ada satu sifat takwa kepada Allah. Takut. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah ya Allah, minta maaf ya Allah. Kita cepat-cepat tolak sifat takut Allah ya Allah. Sifat takut ni, astaghfirullah, Allah ya Allah. Ni
Kadang-kadang pandai mengajar dia, mengajar orang pandai. Pasal hebat juga. Cakap bahasa Cina pandai, cakap bahasa Bangladesh boleh, Arab pandai, Inggeris lancar. Terasa juga tu. Terasa. Nak ingat, astagfirullah ya Allah, aku lahir daripada perut ibu dulu, tak tahu apa sekarang ya Allah. Aku dilahir oleh mak aku, ayah aku dulu dilahir oleh mak aku. Aku tak pandai apa pun ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Cepat-cepat kena tolak dengan sifat takwa ni. Tak boleh, hati kita jangan. Hati, oi. Ada seorang, ni seorang kawan saya lah, dia pergi buat PhD di Scotland, di Edinburgh, University Edinburgh. Dia buat doktor di sana. Dia kata, profesor orang barat ni humble, rendah diri, rendah, tak terasa megah dak. Sebab tu dia kata, don't say me rock, don't say me prof. Jangan kata kat aku prof, dia kata, jangan duk sebut aku prof. Just say me rock, yang nama rock, Professor Rock Maiden, just say me rock, don't say me prof. Bagus, humble. Kalau kena kita boleh profesor kau, tak boleh nak bercampur dah. Doktor biasa tak boleh nak masuk profesor. Jadi lain. Hati tuan-tuan. Sebab itulah Rasulullah kata, tak masuk syurga seorang itu bila ada dalam hati sifat takabur, walaupun sebesar-besar biji zarah. Kecil sebesar biji zarah, tak boleh masuk syurga. Betul. Rasulullah SAW. Sebab tak comel orang megah, tak ada. Sebab tu orang yang banyak dalam syurga itu orang yang akhlak, orang yang tinggi akhlak. Allah pilih orang masuk syurga banyak orang yang akhlak. Akhlak, orang yang sifat megah, arogan, tak boleh nak masuk. Allah tak bagi masuk. Allah sebab itulah tuan-tuan, kita nak sifat ni, astagfirullah, takut kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, di pagi ni rasa setakat hati kuliah kita. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, peganglah empat perkara ni. Jangan lepas. Nak sibuk, nak tanam musang king pun tanamlah. Tapi jangan lupa empat perkara ni. Satu, ilmu. Biarlah nak pergi tanam, nak apa orang panggil, nak buat sibuk macam mana pun jangan. Ilmu jangan tinggal. Yang kedua, amalkan dengan ilmu. Yang ketiga, ikhlas tuan-tuan. Ikhlas, jangan. Kalau tak ada ikhlas, no, Allah tak nilai. Kalau tak ada ikhlas, tak ada apa, tak ada benda apa, tak ada manfaat. Kita buat ada manfaat, Allah tak nilai. Dan satu lagi, kena takwa kepada Allah Ta'ala. Kena takut, semua takut. Macam-macam perasaan kita, hati kita macam-macam. Astagfirullah ya Allah. Kadang-kadang datang, mari sifat hati tu, sifat hati. Sebab kita tak tolak, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Apalagi bab harta, dia rasa lebih sikit pada orang, rasa lebih. Astagfirullah ya Allah, dulu saya tak ada, lahir mak ayah dulu tak ada, saya tak ada apa ya Allah. Jangan ya Allah. Kita akan tolak semua. Itulah, mudah-mudahan kita sama-sama amalkan tuan-tuan. Mudah-mudahan hidup kita ni berkah, hidup kita ni berjaya, bukan setakat dunia tapi di akhirat juga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu pagi ni kita akhiri setakat ni dulu. Sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa warzuqna al-uluma an-nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.